Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Sembang berat. Okay, hi everyone. Hello. Salam. Okay, so salam. Aku jawab. So hari ni kita bersama lagi untuk episod baru kita Sembang Berat. Saya Zul. Saya Alif. I think episode this time around ni macam I'm gonna like it sebab I've seen style of this art around, tapi I tak pernah know more or like even read about it or learn about it kan. But you cuba cerita sikit macam bagi teaser sikit sebelum kita announce guest kita yang macam I rasa macam dia excited nak cakap ni. I boleh nampak muka dia dah. Okay, so first of all, just untuk introduction, apa yang kita nak cerita pada hari ni secara generalnya kita boleh katakan ianya seni jalanan lah dalam bahasa Malaysia. Tapi dia ada macam cabang-cabang dia, mazhab dia, kiblat dia. Banyak. Dia ada graffiti, dia ada mural, dia ada street art. So kita boleh cerita pasal benda-benda tu sekejap lagi. I just nak cakap yang macam somehow kita terlepas pandang benda ni. Sebab bila kita jalan along the way dekat mana-mana, kita mesti akan jumpa like a piece of art, even a small tag, nama like apa, Alip was here ke. You know? Ya, itu dekat sekolah. Dekat sekolah bro. Meja tu Alip was here. Gigi, kau faham tak? Gigi aku buat guna-guna gravity. Time tu time tu dengar tu fat tau. Cikgu belajar Alip was here. Time tu rasa cantik lah. So kita akan dig deeper lagi, memperkenalkan kita punya guest pada hari ini. Silakan introduce diri awak. Okay, we have kita ada Cham in the studio. Hi Cham. Hello Cham. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Cham ataupun dikenal sebagai Chamology daripada saya punya social media semua. Saya seorang visual artist lah. So saya buat visual juga, saya buat 2D, grafik and juga graffiti lah. Saya punya graffiti ni saya dah buat since 2015. Mula-mula saya sama-sama je tembak-tembak dinding apa semua. And then a few years later dah tahu ada confidence baru saya start buat commission and all. Saya punya background is graphic design. Yeah, graphic design which saya majored in illustration, like graffiti, all this like saya punya minat lah. Faham. Macam passion project Yes. But I want to know, macam mana your minat towards graffiti and street art ni started? Boleh kata it all started when I was quite young lah actually. Daripada saya sekolah rendah lagi sebab zaman tu macam masih budak-budak kan. Saya kata dulu saya minat hip hop lah. My father ada satu masa dia back from the States, dia bawa balik CD Eminem and all that. So saya dengar. Saya dengar. Nampak tak? Dia semua hip hop. So dengar di situ like bestnya. And then okay lah, dengar a few years later dah selalu dengar hip hop. And then time tu saya minat lukis kan. Waktu kecil minat lukis. And then when I go more older lah, waktu sekolah menengah, saya minat komik, saya minat hip hop juga. Tapi saya tak pandai menari semua, tak pandai rap apa semua. And then saya juga carilah, saya gabungkanlah dua-dua ni. So apa yang seni art dan juga and hip hop. Jadilah graffiti kan. But at the time saya tak sure, saya tak tahu dan kat Malaysia ni ada that scene. And then bila saya belajar, saya involve dengan community semua, baru saya tahu like all this adalah. Bila Cham cakap tadi kau start rasa macam nak pick up one of the element dalam hip hop, which is graffiti kan. Bila moment tu yang spark the interest untuk kau? Is it because of satu lagu ke? Yes. Because you dengar Eminem, hip hop any artist kan. During that time macam dia bukan nak macam ganas, tapi you have different types of hip hop style kan. Macam ada gangster rap, ada this and that apa semua kan. So what was the tipping point yang macam like aku nak buat ni? Graffiti actually started way later lah. 2015 first start nak beraspai. Tapi for graphic, for art itself, start zaman sekolah lah. Sebab dulu aku punya background waktu belajar, senang kata technical lah saya belajar. Even diploma in civil engineering. But time sekolah tu, there was one time kita orang tengah school trip dekat Melaka. Aku nampak ada satu kedai baju lah, sangat kedai kecil. Dia indie lah, brand indie. Dia punya brand tu nama Buyot. Buyot betul. Masuk memang baju dia semua size besar. Betul, full XL, double XL like. Tapi design dia pun quite nice lah. So masuk dalam kedai dia kecil je. Cuma yang bestnya dekat dia punya kaca dia tu ada doodles dia lukis sendiri. So time tu I think time tu lah spark my interest in art. Walaupun time tu belajar
belajar benda lain kan. So macam bestnya kalau ada produk sendiri, that you can sell, open your own shop. Betul. Like, that's what's the moment lah. Oh, okay. So maksud dia bukanlah gravity daripada dulu, but it's more of macam like art in general. Yeah, art in general. So like macam you mention doodle kan, and then it leads to gravity lah. Sebab I listen hip hop, so macam nak gabungkan dua tu lah, arts and graffiti lah. Faham. Okay, Cap, boleh tak kau ceritakan sikit dalam gravity ni? Sebab aku nampak ada banyak jenis. Ada yang karakter, ada yang ke arah tulisan letters, dan ada juga yang ke arah yang lebih abstract. Macam abstract. Yes. So mungkin kau boleh ceritakan sikit. Aku banyak buat karakter lah sebenarnya in graffiti lah. Tapi aku ada buat sikit letter pernah juga, but not that much lah, tak into sangat. But like graffiti ni senang kata asal usul pun, like if you study graffiti ni memang asal usul dia pada tulisan lah sebenarnya. And then like actually tu benda macam penambah perisa je sebenarnya. Faham. More kepada so penambahan elemen. So the base is purely letterings, and then bila dia dah modernize sikit tu yang ada cartoon, ada this. Betul. So even daripada kan graffiti ni dia started in the west kan. Asalnya tu memang pure letter lah, memang dibuat tanda kawasan lah sangat kata, untuk ni kawasan aku, ni kawasan kau. And then it develop to something, tambah style lagi. Dia buat apa ni, wild style, and then ada toast up apa semua tu. And then after that baru ada tambah lah karakter-karakter. Itulah I think it very interesting, because macam ni I'm speaking from I punya personal observation. I pernah one time tu drive around, nak keluar apa semua, I selalu nampak cloak. Tulis lah cloak biasa je, like CLOAK kan. Pergi satu tempat ni ada, pergi betul jalan ada lagi. So okay, normal lah. So that's when I start wondering macam like, okay, ni orang ke, or like gang ke, apa benda semua kan. Tapi after like months after that, pergi tempat lain apa semua, nampak cloak, tapi dia beyond just CLOK. Dia macam one masterpiece besar. Ada macam masterpiece. Betul macam brother dia upgrade dulu. Faham tak? So benda tu dia boleh buat semua. Dia macam for me it's interesting, because the first time I saw cloak, I macam tak, okay, macam buat bodoh, tak ada benda lah. But the more I nampak macam like, okay, dah tahu cloak, and then nampak cloak tapi in a different art piece, macam like artwork dekat tempat lain. So like jadi macam it progress into something yang lebih cantik. You know, like contoh yang ada satu wall yang dekat area Wang Semaju near kedai, tak tahu, maybe kedai Afin Chowki kot, area situ. Dia ada satu wall tu, diorang selalu buat graffiti kat situ, macam artwork, macam every, I tak tahu lah, every berapa bulan, tapi dia akan tukar tau. Tu constantly akan ada artwork baru yang rasa macam dicu tu. Macam hari tu ada, tak tahu lah, diorang buat kepala harimau tu. I rasa benda tu macam cool lah, sebab I tak kerti buat benda tu kan. Gila diorang ni, like the method of doing it, you know, I tak boleh relate. Because it's the detailing of it tu memang cannot lah. But like in your case kan, do you have a process bila contoh kau buat like an artwork kan, like kau ada tak proses kau macam like, okay, you creative sit process down lah. Creative process ada ke? Basically bagi aku lah, graffiti punya proses hampir sama dengan any art process jugalah. Buat untuk grafik, untuk kau buat illustration, anything, it's all started dengan sketches and idea lah, idea and developments. But apa yang bezanya mungkin, if nak buat properly, kau kena scout wall lu, scout kawasan lu, macam wall bro. Usah-usah lu tempat ni illegal ke tak illegal ke, boleh buat tak buat, benda macam tu lah. It depends on the person lah. Kalau dia nak buat illegally lah. Tapi kalau contoh aku bagi yang contoh untuk legal punya, pergi jumpa satu dinding macam cantik, apa dia punya environment pun nice. Lepas tu mungkin tanya, kalau ada owner, tanya kat dia. But how do you find the owner of that wall? If it's macam sebelah kedai, just jumpa, tanya kedai tu lah. Unless it's like a public wall ke apa, it also depends lah. Kan mungkin dah pernah ada orang buat, kita orang atau colour dia dah tak lawa, dah faded apa, kita gantilah. So at least ada alasan lah sebab kita lepin kan. And then after that dah tahu wall mana nak buat, kita orang sketch on sama ada paper ataupun ada jenis yang suka freestyle, dia akan terus sketch dekat atas, dekat dinding and then fill apa semua sampai siap lah. Tambah-tambah sikit. But just nak tambah yang tadi pasal cloak punya tadi, that's yang nampak tepi berjalan sangat. Just nak bagi tahu yang apa ni, bezanya graffiti dengan art lain bagi aku is the whole bandar or the whole world is our canvas lah sebenarnya. So like kau boleh tembak mana-mana, that's how you promote yourself. So macam cloak lah, macam mana dia boleh, even though dia buat banyak, dia kata illegal lah, macam mana dia boleh buat banyak tu, tapi still dia boleh buat job besar-besar, dia boleh buat maksudnya that's how dia advertise diri dia lah sebenarnya. Dia letak sampah sana tambah sini. Betul. No, I like it when you say the world is your canvas. Like okay, kita put aside legal or illegal lah. Itu kita put aside lah, right?
we're speaking of anywhere in the world yang macam there is a place for you to express whatever in your head, kita go for it. Yeah. Gila tu. Kan? I don't know, I find it very interesting sebab your process of creating this pun, before you even get into sketching, cari tempat. Tu at least in your case macam you akan check illegal ke legal ke. So benda tu okay tau. Tapi kan, macam mana kalau korang nak buat dekat tempat ni sangat-sangat tapi dinding tu ke macam illegal, like would you like macam okay, you know what, let's just do it lah? Ada tak experience rasanya yang tu Habis cakap I mean jangan cakap kat mana. Jangan cakap kat mana. At sometimes I mean ada lah. Okay, saya kata aku dua-dua lah aku buat. Aku illegal aku buat, illegal pun aku buat. Because dah buat macam mana graffiti, itulah dia punya origin je. That's the culture. It's supposed to be illegal. That's barulah dapat rasa rush apa semua. Adrenaline lah. Ni yang nak dengar ni. Okay, rush, the adrenaline, right? Okay, do you like it? Of course. Macam do you like the idea of like macam setiap masa minat lah. Macam tengah-tengah buat betul macam what if macam tiba-tiba ada like someone datang tegur ke kan. For me, like korang berani lah. Like macam I pernah cakap dengan Azul tau, drive around, contohlah pergi kerja, siang dinding tu kosong, so balik kerja, tidur apa semua. The next day pergi kerja lalu jalan sama, tiba-tiba ada piece, piece or whatever lah kan. So pernah tanya Zul macam, usually bila you go through to do something like this kan, ada tak time limit? Bukanlah time limit, macam mana, macam from what time to what time, ada ke tidak pun ke? Ataupun macam memang like preference korang sendiri. Kalau preference aku waktu sejuk lah, jangan time panas. Panas lah outdoor. But like hujan lah, musuh utama itu hujan lah. Kalau untuk outdoor, musuh utama hujan. Takut cat-cat, lepas tu dah turun colour dia. And then Senang kata selalu kalau like proper jam punya, proper jamming like ramai-ramai buat, at least sebelum maghrib lah kita orang balik lah, sebab dah semayang kan. So mana pun buat siang lah. But ada juga ada masa buat pagi-pagi, but like before subuh macam gitu ke macam? Tak juga. Lepas Pagi subuh lah, pagi at least pukul pagi. 6 that early morning. Faham. But like kalau buat seorang, adalah masa tengah hari start ke ataupun petang sikit. Tengok umur lah, ada berapa jam boleh siap, ada the whole day boleh siap, ada yang macam masterpiece besar, betul-betul besar, mungkin 2 hari siap. So yang tu at least boleh take time kan. Okay Jam, kau ada cakap tadi pasal culture yang evolve around graffiti tu sendiri. Kita ada bombing, kita ada our own sketchbook yang kita panggil black book, and and dorang ada pen dorang sendiri yang dorang gunakan untuk tagging, and korang ada crew. So macam ceritakan sikit apa antara culture-culture yang evolve around graffiti tu sendiri yang kau enjoy lah, and also kau find macam interesting lah. Faham. Untuk pengetahuan pendengar, Zul pernah buat graffiti kat dulu. Nanti kita get back dekat dia. Aku pula ini. Okay. Alah. Zul mana tu Okay. So dalam graffiti ni dia ada apa panggil apa? Cabang lah apa tu? Culture dia lah. So ada culture, dia ada yang buat solo, ada crew, and then ada jenis-jenis graffiti dia. Kau buat macam kau nak buat cepat, dia panggil tagging ataupun towi ataupun orang panggil bombing. Kenapa dia nak buat cepat? Like dia nak feel the rush. Dia nak tandakan masa mungkin ada satu spot tu, panggil hot spot lah, best ataupun heaven spot lah biasa. Juga panggil geram lah nak tengok macam kalau aku buat piece ni satu ni lawa ni, ada satu adrenaline rush lah. Then ada apa tadi, piece tu gabungan dua-dua tu, gabungan antara bombing apa tagging dia lebih evolve lah, dia lebih cantik nampak, and dia lebih banyak elemen. So mungkin dia ada macam layer lah. Dalam graffiti ni dia ada layer. Beginner kita buat apa dulu, and then nanti masterpiece macam tu. So ending dia masterpiece, is it? That's what you guys call it lah. That's the final punya lah. Final punya faham. Dan dia ada culture juga, like contoh piece tu fresh lagi, baru lagi. Mungkin kau tak boleh padam terus lah, macam hari ni paint, esok padam macam tu. At least tanya tuan dia dulu ke, ataupun kalau kau nak still nak padam juga, kalau still nak padam juga, kau kena buat lagi lawa daripada piece yang dah sedia ada tu. Kalau kau lukis tak lawa daripada yang kau padam tu, padam kau punya je lah. Padam dia punya orang dia akan consider as toy lah.
Toy. TOY ya. TOY. Toy tu masuk core memang noob lah dalam graffiti ni. Faham. And then ada juga satu ni term tu beef lah, Gaduh lah. sama ada solo ataupun ada crew. Tapi alhamdulillah setakat ni kat Malaysia Tak ada kita masih aman. Okay lah. Tu je. Sebab I think kalau dekat international confirm. Ya, tu confirm. Tu confirm memang macam like akan ada beef tu Akan kan. ada Tapi kat benda kita tu so lah. far I don't So far think tak so ada lagi kan. lah. So far kita orang kita masih okay lagi hormat lah. menghormati lah. Ya tak. Macam like boleh aku padam kau punya ni. Kau ni tak cantik. Tapi but it's good though. It's good But to know. if tak inform pun, still you need to terima lah. But that's the culture lah. Contoh minggu lepas kau lukis, minggu ni ada orang padam dah. Kau tengok gambar, tengok Insta, ni wall aku minggu lepas. Tak boleh. Okay, Tak cakap apa jugalah. Because satu, that's a public wall. Siapa pun boleh paint. Melainkan kau beli kawasan tu. So dia macam unwritten rule tau. Dia macam unwritten rule di mana among this artist Community. ni, this community, Fom faham benda tu yang macam dia tak perlu pun nak ada manual tulis macam like okay, kalau contoh Cham boleh buat dia punya art from this date to this date. Okay, lepas tu dia tak ada. Dia macam aku faham kau faham aku. Okay, kita respect each other. Jalan betul. You know. But it's nice lah. It's nice to know because I tak pernah tahu yang among communities that korang ada that bersefahaman, like understands each other in that sense. Betul. So macam dalam gravity ni, one thing yang I'm amazed lah, yang very rasa macam impressed sebab korang actually macam belajar untuk facing your own fear tu. Sebab kita kalau lukis depan orang pun, kita buat design lah, contoh kita buat design belakang cakap daripada experience ke bro? belakang ada bos kan, dia pun tengok je apa benda kau buat ni. So macam, tapi bayangkan dorang dengan di apa new medium, spray apa semua, and then dorang facing the judgment of lots of people, diorang just express diorang punya diri. And that's one thing yang I'm amazed. And one thing also, sebelum I lupa lah, yang I nampak dalam banyak-banyak artis, dalam banyak-banyak jenis artis lah, like street art, diorang fokus, dalam graffiti diorang fokus on style. Style macam mana tu? Macam contohnya macam dorang nak orang kenal dorang punya style. Macam kalau later dorang nak orang kenal nama aku ni, aku nak orang kenal, this is my ego lah, kan. Tapi sama juga dengan style. So aku guna colour ni saja. So that orang akan recognize benda tu. So benda tu dia jadi macam like a good competition untuk kita expose diri kita, express diri kita, but at the same time dia macam marketing yang bagus jugalah. Yalah, macam cakap lah, branding lah. Yes, tu dia punya promote diri dia. So bila kita nak relate kepada tu juga, soalan dia lah, kita back to your artwork, your craft lah. Apa yang cuba kau sampaikan based on kau punya subject matter, kau punya karakter kau, the culture yang kau mixkan dalam kau punya karya. So maybe kau boleh cerita sikit. Okay, sekali aku punya style, aku banyak buat karakter. Aku cuba untuk bawa gesture lah, panggil apa, action punya pose. Faham. Sebab aku minat komik, aku minat western comic book, aku minat juga komik-komik ataupun TV show yang ada black ataupun hip hop influence. Sebab kalau kau perasan dia punya lenggok badan dia banyak exaggerated gila, macam faham. boleh sebut gila tak dia? Gila. Dia macam benda tak, kalau dalam real lah tak masuk akal pun dia punya pose tu, macam perspektif dia ke depan macam tu. So aku minat macam tu satu. And then ada juga few times aku cuba bermain konsep pun ada juga sebenarnya in graffiti ni. Konsep aku macam mana tu? Macam contoh aku lukis sketchbook. So that's why aku lukis sketchbook, tapi dalam sketchbook tu lagi ada lukisan aku, benda konsep-konsep tu aku. Lepas tu main dengan perspektif, main dengan environment. Contoh macam buat 3D, aku nak sangat 3D boleh terkeluar daripada dinding benda tu. Tapi mostly aku punya mau pada gesture lah. Aku suka main konsep-konsep tu. Honestly aku tahu aku punya colouring semua, aku tak not mau pada colouring and shading lah. So aku punya memang flat habis aku punya lukisan aku. So aku cuba bermain benda yang aku rasa tak ramai kat Malaysia main benda tu. Dia kalau macam ada letter, ada white style, ada lukis tulisan yang ada flow dia yang macam dia pergi sana, dia pergi sini, anak panah dia. Tapi aku cuba bawa tu ke karakter pula. So bila orang tengok pun ada flow dia, ada lenggok karakter. So dia macam karakter tapi wild style dalam karakter. Macam tu, bukan dalam latest. Macam dia punya interpretation dia lah kan. No lah, but bagus lah. That's how he boleh stand out from the other artists. You know, like macam okay, ni style aku.
Betul. Bukanlah nak cakap macam like, oh aku seorang je boleh design. Tidak. Ni style aku, I will do my best, you know, for every artwork macam ada that style. So at least orang macam, oh ni Cham buat macam ni. Macam tu. Faham tak? Ni mesti Cham ni. You know? Aku Cham ni. Aku Cham ni. Ni mesti Cham punya ni. Nampak tak? Okay, so based on style yang kau dah go for like 5 years ni lah kan, heavily influenced daripada siapa? Maybe kau boleh name, so kita boleh shout out. Tak kisah local ke international. Even kalau dia bukan graffiti artist pun lah, like sebenarnya ada satu benda aku terlupa. Tadi ada tanya kat Spark graffiti kan. Tapi aku jawab for graffiti. Tapi graffiti ni, I mean, time aku dengan music hop tu, aku dah tahu graffiti wujud tapi tak cuba main. Aku ingat lagi ada satu komik ni, Gempak lah. Gempak. So ada Michael Chua punya komik Genki. Dalam Genki tu ada satu bro. Dia ada satu karakter ninja tu. Ada satu karakter ninja tu, dia satu episod dia akan ada segmen dia sendiri. So ada satu segmen tu dia pasal graffiti, dia ajar buat bubble. So aku macam aku dalam minat ninja. Lepas tu dia ajar buat benda yang aku rasa cool kot tu. Rasa graffiti ni cool. Tu aku cuba buat letter, buat bubble tu. And then I think that's how it started lah. So even tu tak Michael Chua is the person lah. I like apa sebut Genki nama dia? Genki. Lawak Genki. I like dia punya karakter tu. Dia pun evolve juga, nampak dia punya. Aku rasa aku pun boleh kata influence dia juga. From him je. Sebab dia punya older style dia terlalu like rounded kan. Tapi yang latest after that dia more pada edgy sikit. Betul. So aku pun evolve. Ada tiru dia juga sikit lah. Kalau pasal hidung pun aku ada main macam hidung dia. Okay, faham. And then ada tak lagi yang lain, like selain daripada I mean kalau lokal kartun dan Clock 2 lah. Kalau kat Malaysia kartun, kat luar Clock 2. And then ada seorang Jebal, dia banyak main perspektif juga, aku suka. Jebal dia daripada I think France, I think so lah. For kartun aku minat juga dia punya gesture, dia punya monyet dia lah. So at first bila aku started memang aku cuba, senang kata aku ada satu term dalam graffiti dia panggil bite tu masuk tiru. Bite lah. Aku cuba I mean I wouldn't consider bite lah, more pada aku reference dia punya style. Tapi aku dah perasan yang aku tak boleh tiru dia punya stroke 100%. Macam even sampai segi shading dia, colour dia memang detail habis lah. So aku just inspired dia punya gesture badan dia lah. Aku rasa cool lah. Bayangkan, nothing is original kan, tapi dorang boleh bend the style, gunakan dorang punya cara dorang. Dia macam masukkan dia punya own signature lah. Signature signature style untuk develop like new style yang dorang power ke kan. And then orang mesti tengok pun macam nak buat lah macam macam punya faham tak? So betul. From taking inspiration whatever that you see to coming up with like your own style, your signature style, and then orang lain tengok inspired from yours. So benda tu dia macam pass it on, you know, and in a way dia macam it keeps the originality tu going because like ada je orang cakap macam, because sekarang ni semua benda dah macam segala like semua art, benda-benda kreatif semua dah tak ada benda original. Sebab mesti at one point mesti ada orang ni buat lebih kurang ni apa benda semua kan. Tapi macam like you guys, korang macam push yourself to like, bukanlah nak cakap try hard to come up with something yang totally baru, tapi macam like you evolve from what you know, what you inspired from, what you learn to ni aku punya style. But it's good lah. Tapi Lip, I nak cerita sikit yang Cham ni dia bukan buat graffiti je. So macam mana artwork dia evolve, dia juga evolve dalam skill set dia. So graphic dia juga buat animation 2D, dia juga buat NFT. Betul? And also like quite much lah. Yes. So mungkin ceritakan sikit selain daripada passion project, maybe kau ada buat like kau punya commission ke, ataupun like personal project tapi yang lain sikit daripada graffiti. Well, I mean memang aku punya main profession is visual lah, which aku buat grafik. Sebab aku pun base pada graphic design kan. And then aku ada experience in advertising, in F&B, buat website semua. So aku lepas aku dah full time freelance, memang aku apply lah all that to aku punya kerja lah. Okay lah, grafik mostly aku buat flyers and all that. So untuk branding, everything, packaging semua. So like NFT, aku nak kata aku into sangat tak lah. Aku dah pernah cuba lah a few time buat sendiri pernah, and then pernah juga buat group
NFT, which is dengan geng graffiti juga. Oh, okay. Which is you were part of it last time. Oh, really? Yeah. Tapi Janganlah Come on lah. Supposed to lah. Dia kena kick out from the group kan. Brother ni macam tak buat apa out. But that was mention. tapi NFT tu dia tu bila sangat awal-awal NFT kat Malaysia lah. Kita orang sajalah kita orang kena approach oleh this orang. Dia more pada entrepreneur, artis yang buat yang entrepreneurship lah. Dia hip hop artist. So like dia ada buat satu music punya event ni, tapi dia nak ada NFT. So dia approach lah kita orang. Okay, aku punya kumpulan nama dia Satu Table Crew lah. So kita orang Shout out to Satu Table Crew, STC. Shout out Ikan sepatah dua kata. Ikan dah patuh lah. So kita orang buat lah macam nak kata macam collection punya. So setiap artis tu kita orang ada dalam 7-7 orang lah. So setiap artis tu kita orang buat seorang 2 hour, and then one hour tu penuh lah untuk semua ada, semua collaboration ada. Yep. And then so kita orang adalah malam kita orang launching tu ada event, kita buat virtual event. Adalah time tu kartun pun belum millionaire lagi. Belum start graffiti lagi. Dia masuk time tu what year? What year? 2020 I think. 2020. Yeah. Time tak ingat PKP juga. jugalah. Oh, time PKP. Faham. Dia masuk tak tahu lah kalau kartun dengan, tapi ingat lagi dia masuk. Dia kata, "Weh, aku inspired tu lah dengan korang punya NFT ni, sebab aku pun tengah buat NFT ni sekarang." Esok dia buat NFT terus millionaire. Aku cakap dia kurang ajar tak dia ni. Rezeki betul dia. Rezeki dia. Tapi that was an experience lah. And then like 2D animation aku so far ada few untuk artis, untuk punya apa ni lah. Kan dekat Spotify tu ada muzik Canvas lah. Spotify Canvas yang that kind of style lah aku buat. Tak, daripada tadi dia sebut artis hip hop artis. Boleh tak nak tahu siapa artis ni? Hulera rapper tu tak? Hulera lagi. And then there was Vandal. He rapper OG kan. I mean dia banyak hosting, dia buat apa ni, very hop. Dia more like dia memang yang radio fat Afro Radio. Bunyi cara boleh sebut sini. Boleh je. Yang macam kalau tak PNC lah. Kalau tak PNC lah, yang dah yang pernah work on dia tengah go through it. Siapa? Siapa? I think Mustad tak well known. I mean yang aku buat pun tak well known sangat. Like banyak yang underground underground artis juga, kawan juga. Tapi bagus lah. I mean it's nice to know yang macam you get to work with actually that's aku musicians, artists. That's my kind of like dream jugalah. Sebab minat hip hop, so aku buat art kan. Aku rasa macam mana aku nak contribute to this scene lah, this culture yang aku grew up with. So in the end aku alhamdulillah dah dapat kawan-kawan yang ada scene juga. So aku ditolong dia tolong aku, benda ni lah. Sekarang pun macam scene hip hop dekat Malaysia pun macam grow lah kan. I mean it's always been there, and like sekarang ni evolve lah. Dia dah evolve sangat yang macam semua orang collaborate dengan semua orang, faham tak? Betul. Dia macam tak kisahlah kau that's actually the beauty of art, man. Exactly. Semua collaborate. Macam back then, right? Macam like back in, speaking like based on my own context, right? Back in 2000 berapa dia ada time tu Timbaland ada buat satu album tau. Tapi album tu each song dia akan feature someone tau. Okay, so dia akan feature someone. Tapi satu tu dah ada 2 lagu featuring Fall Out Boy dengan The Hives. You faham tak? It's two different genres. Macam Timbaland kan very R&B hip hop semua. Lepas tu you have The Hives dengan Fall Out Boy yang rock sounding kan. Lepas tu dia jive sekarang. Tapi time tu bila I dengar, I cakap, "Ui, apa pun macam pelik lah." Sebab macam mula ingat tak boleh masuk, tapi sebenarnya sedap kan. Tapi sekarang ni dah ramai orang yang macam tak kisahlah whichever art or like benda-benda kreatif yang diorang buat, confirm akan collaborate, I would say, 2 different genres. Meet somewhere in the middle, and then they create like macam something yang macam beautiful macam tu. That's how we perlulah untuk survive lah dalam industri. Bagi aku dalam event for graffiti purposes, sebab senang kata komuniti kita tak ramai, dalam Malaysia ni tak banyak. Kita tak ramai, so kita nak bergantung kita orang saja untuk teruskan nak bagi hidup lah. Kita bagi hidup culture ni agak susah, melainkan kita kena like collaborate dengan ada art platform ke, ataupun join like events or all that. So just nak put the word out there lah, like okay, kita orang ada dalam kat Malaysia ni. So it's up to the people lah nak interested ke tidak. But itulah, let's go deeper a bit into like people punya perception. What do you call it? Stigma, right? Okay, we grew up, especially in school lah, we grew up knowing the fact that graffiti macam salah.
Faham tak? Macam like It's a vandal. it's a vandalism lah apa benda. I mean I grew up with that, you know. Tapi ada yang termakan dengan that stigma lah. That stigma. Tapi ada yang macam because bila kita grew up dengan a certain music genre dulu, kita tahu yang ini adalah a part of the music genre. So kita tak tengok benda tu as like macam like Kita tak judge benda kita tu lah. tak judge pun sebab kita tahu benda tu macam it's a part, it's together kan. Betul. But like from your own experience or opinion kan, do you think it's even macam like right for someone to even like macam cakap macam like benda ni salah? Like contohlah, kita tahu wall tu memang legal pun, memang legal dah kat situ. You buat art kat situ, tapi sebab perasaan macam bukan nak cakap perasaan membenci, tapi stigma tu macam like mana boleh like buat wall lukis-lukis macam ni, harimau lah like from your own opinion on that. Pendapat aku like okey lah, aku tak boleh deny juga apa sebenarnya culture graffiti itu vandalism lah, sebab that's the origin lah. Like aku cerita tadi, that's the origin story how everyone pun rasa most of the graffiti artists in Malaysia they started with vandalism dulu, baru dia and then they build out lah, dia build dia terus buat sampai jadikan career lah kerjaya. And then like aku setuju juga yang memang aku cik dulu pun sama lah sebenarnya, aku memang anggap this is a vandalism, act of vandalism, but because aku minat the culture, so aku rasa okay lah. I wouldn't do it sebab aku takut juga dulu, macam takut nak buat, tapi aku just minat tengok. But then bila orang tengok even illegal kan, even illegal dia tengok salah. I mean dia ada dia punya alasan dia kot. Maybe apa yang aku lukis tu tak kena dengan tempat, which is kita pun kena tolerate jugalah. For artist kita kena tolerate, kita kena ada fikirlah benda ni memang boleh lukis, boleh lukis kat kawasan, tapi apa yang boleh lukis tu kita kena fikirlah, takkan nak lukis benda yang tak elok, ayat-ayat yang tak elok. Betul. Like that. And then like actually benda tu daripada segi penerimaan masyarakat, aku rasa alhamdulillah sekarang ni lebih open berbanding dulu lah. Betul. Which is aku dengar daripada sini-sini semua. Dulu memang susah lah nak buat tempat yang macam tepi-tepi jalan yang public, memang susah sikit nak buat sekarang ni. I agree doh. Sebab dulu macam kita dulu memang kalau street art, graffiti ni semua tak, ni budak-budak jahat, budak-budak nakal for sure. One I can tell you that, sebab macam I grew up in Shah Alam, and ada yelah macam that time memang Tufat tengah apa benda semua. So budak-budak ni cubalah tulis yang untuk ni lah, yang tulis wording lah benda semua, tapi bukanlah tulis bahasa yang ni, tapi macam try je lah kan benda semua. Tapi cikgu macam tak being appreciative towards that kan. Tapi sekarang ni the acceptance towards any kind of arts when we see on the street pun, I rasa macam memang orang dah start open. Even now social media itself confirm berhenti tepi, ambil gambar, masuk kereta, ciao, lepas tu post. So it's good though. It's really good. I think it's nice to see that macam more people yang accept benda tu rather than orang yang macam membenci. I think ramai accept masa sekarang ni because dah ada like a few people yang dia membuktikan yang benda yang start pada benda yang tak elok, dia boleh turn to something yang jadi kerjaya dia. Like we have cartoon, we have acik yang memang dah boleh ke establish, dah establish, dah boleh jadi kerjaya, tapi asal-usul dia memang dia buat benda ni tu lah. Personally rasa like macam artis yang dah establish sekarang ni, dorang mainkan peranan yang penting lah dalam memecahkan orang kata stigma negatif tu dekat masyarakat kita, dengan menggunakan dorang punya karya yang actually macam quite aesthetic, tapi still ada dia own story yang boleh relate to. Contohnya Cloak, dia ada story dia yang very relate to Malaysian punya culture. Sama juga dengan Acid, kita ada like cerita-cerita rakyat yang dia try bawa unsur batik dia apa semua. Tapi kan, adakah kau nampak like street art yang try to push the orang kata comfort zone dalam community art ni tengah ada sekarang dekat Malaysia? Contohnya lah, macam contoh aku bagi kau case study like Banksy. So the Banksy punya karya is not aesthetic, tapi karya dia macam try untuk trigger kau, untuk challenge kau punya thought. Dia provoke kau punya pemikiran lah, so that kau akan question lah apa sebenarnya dia cuba sampaikan. Maybe political or maybe humanity punya message. So sekarang ni like ada tak artis yang maybe kau aware ada dekat Malaysia? Ada tak? Aku dalam graffiti aku tak sure. I mean maybe ada, mungkin aku tak perasan, but like yang jenis-jenis buat propaganda ni banyak kita tahu Fahmi Rizal lah kan. Tapi dia bukan graffiti artist, dia street artist. Itu yang bezakan street artist dengan graffiti artist. Graffiti artist ni more pada style lah, kita nak push style.
ada juga yang nak push expressionism lah, macam nak bagi tahu pasal politik. I think should be few lah, but tak ramai. Tapi macam street artist more, dia orang memang nak 100% for propaganda punya artwork. Faham. So like tak ramai lah kat Malaysia. Tak ada tak ramai lah kat Malaysia. Okay, faham. But it's not really a bad thing. Kalau ada pun yang pernah experience aku, mungkin bukan more pada like, okay, mungkin diorang ada tough day dekat sekolah, apa kat kerja ke apa, mungkin diorang tu nak express dekat wall, pada tulis lah kat situ macam tak nak kerja lagi dah. Bos tak kerja. Macam ada member kita dulu pernah ada pernah jam dulu, kita pas dia baru putus cinta, patut jom kita painting esok ni, aku nak buat tema putus cinta. Buatlah tema putus cinta, benda-benda yang tu lah. Buatlah efek-efek pecah-pecah, hati pecah. Dalam banyak-banyak your experience you kan, like boleh tak ceritakan satu memorable experience yang until today you keep it in your heart? Apart from graffiti, kalau aku buat macam animation pendek-pendek just yang for fun punya, memang aku akan relate. Aku cari lagu-lagu yang memang akan relate dengan what I was experience maybe a few weeks before. Macam benda tu, dia tu kena dengan life at the time. Maybe tengah tak ada job ke time tu, memang aku akan put it out lah. Macam faham. Aku tengah So maknanya you use music as a catalyst to help. But then I would put visuals lah on that, like what kind of visual, macam ala Caca macam tengah lo-fi lah, macam tengah bawa bag kadang kat tengah bandar. I don't know if every artist is like me, but aku rasa most artist dia tak vokal sangat dalam dia punya life. That's why dia buat artwork instead untuk express. Faham. That's how dia cope dengan dia. Yalah, faham. Different people, different, like you said, different artists, different ways on how they cope with whatever that they're experiencing lah. Betul. Okay, future projects. Is there any brands or someone yang you teringin nak work with? Current project lah. Well, technically aku tengah buat NFT project lah, but it is for brand luar lah. And then for future, which is graffiti punya, mungkin akan ada collaboration dengan Tempatan Fest nanti, dengan kita punya crew lah nanti, insyaAllah, which is bulan 6 nanti dia akan buat comeback nanti. For dream lah, ada few dreams, but aku rasa yang paling aku nak sekarang is to probably organize one event yang akan kumpul all hip hop punya elements. I see. Nice. Ada hip hop, ada dance, ada MC, ada DJ. Because sekarang ni aku adalah dah pernah contribute and organize few graffiti punya event dengan kawan-kawan. So like kalau boleh kita nak kita nak compile, kita nak bring back the bombak punya era lah. Faham. Boleh dream big, boleh sangat lah. Boleh. Because I think now pun ramai lah, everyone mai gila orang buat benda-benda kreatif yang macam sometimes kita rasa macam nak catch up tu pun penat tau. Sebab every day confirm akan ada new bands, new hip hop artist, illustrator yang tengah rising. Lepas tu post artwork dia dekat Instagram ke Twitter, viral. Lepas tu orang macam suka dia ni. Lepas tu the next day ada orang like ramai sangat. So it's really nice to see that creatives in Malaysia dah bloom. Okay, I'm just gonna put my artwork out there. Kau tengok lah. Macam tu. Kau appreciate lah macam mana kau nak appreciate macam tu lah. And for sure, like akan ada orang-orang yang macam like, ni cantik lah, I like work with you, like collaborate apa semua. Same goes to you, like insyaAllah maybe in the future kan, macam tiba-tiba collaborate dengan sneaker lah ke. Gitu. Jangan ni ada. Okay, so Cham, maybe kau boleh promote sikit dekat mana platform ataupun apa yang kita boleh reach kau. Alright. Okay, aku punya social media semua Chamology, CHAMOLOGY. Tu saja. So, ada Instagram, ada Facebook, and aku juga ada website lah, www.chamology.com. Wow. Ada website bro. Korang kena check it out. Memang kena check it out. Sebab I hari tu I tengok Instagram je baru. Bulan depan kena renew domain ni. Okay, faham. Alright, so we wish you all the best. Bukan. Janganlah. We wish you all the best for the future project, for all the things yang kau tengah work on. Thank you for sudi datang sini. Thank you so much. Untuk berkongsi semua benda yang insyaAllah harap-harapnya bagi manfaat dekat semua orang, inspire orang. So sampai berjumpa lagi for next episode. Thank you so much Syam, and thank you guys for listening to this new episode lah. Kita orang appreciate sangat korang semua dengar episod-episod podcast Memang Berat ni. Nama saya Alif dan saya Zul, dan jumpa di episod yang akan datang. Bye-bye. Bye. Cakap bye Cham. Bye.